Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil yang dimuliakan Tuan Nazir dan seterusnya ahli jatah kuasa surah Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat ilahi, pada hari ini kita dah berpuasa pada hari keempat dan insya-Allah Quran pun sudah habis 4 juzuk insya-Allah ya, dengan kadar sejuzuk sehari, dan mungkin juga ada yang berkemampuan untuk 2 juzuk, bermakna 8 juzuk dah ya insya-Allah. Dan kalau kita ikut tarawih dari tanah suci Mekah dan juga Madinah, mereka memastikan tamat sejuzuk setengah ya, sejuzuk setengah, dan bila 27 malam 27 nanti sudah malam khatamul Quran. Dan dalam masa 3 hari ataupun 3 malam berikutnya digunakan untuk khatam Al-Quran sekali lagi. Jadi kalau kita boleh kejar itu insya-Allah ya, masya-Allah hebat tu, akan menjadi ahlul Quran. Yang mana ahlul Quran ini nanti di akhirat kelak, tak apa kalau saya terbatuk jangan perlu air ya. Sebab biarkan saya terbatuk ya. Jadi di akhirat nanti Rasulullah SAW menyebut puasa dan Al-Quran ini adalah dua hamba Allah yang Allah Ta'ala jadikan sebagai peminta syafaat untuk kita. Yang mana puasa datang di hadapan Allah dengan meminta syafaatkanlah kepada si hamba Allah ini, kerana aku telah menyekat nafsu makan dan juga nafsu syahwahnya pada siang hari. Manakala Al-Quran pula ya, Al-Quran pula meminta syafaat kepada kita kerana aku telah menyekatnya nafsunya pada malam hari, itu nafsu tidurnya, untuk dia membaca aku. Jadi kedua-duanya diberi syafaat setelah diminta ya, setelah mereka meminta diberi syafaat, lalu syafaat itu diberi kepada kita, masya-Allah ya. Jadi sebab itulah syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ini hendaklah kita jadikan sebagai suatu benteng hidup kita, yang mana ini kalau kita baca Quran dengan ingat ini adalah bekalan hidup kita di akhirat nanti, insya-Allah semangat kita lain daripada kita membaca hanya sekadar untuk dapat pahala. Ada orang dia kata baca Quran tu kan sunat, dia kata. Statement itu saya nak ya pun tak boleh nak kata ya, nak kata tidak pun tak boleh nak kata tidak ya. Tapi sebenarnya mana boleh kita letak Al-Quran itu sekadar sunat dibaca. Sepatutnya ya, saya faham maksud dia kata sunat itu ialah beribadah, membaca Al-Quran itu sunat. Memanglah ya, kalau tidak kerana sunat itu habislah kita berdosa, tuan-tuan. Bayangkan berdosa kita ni ya. Tapi kalau kita faham sunat tu sekadar sunat, seperti mana solat sunat sahaja, itu tak kena. Sebab Al-Quran ini sudah menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, hidayah bagi manusia dan juga menjadi pemisah antara yang batil dan juga yang hak. Jadi macam mana kita boleh kata Quran itu bacanya sebagai sunat sahaja? Tak boleh ya. Jadi sebab itulah statement itu perlu diperhalusi, tuan-tuan. Sunat dari sudut apa? Sunat sudut apa ya? Kalau sunat dari sudut ibadah harian, kita baca sebagai contohnya, itu okey. Tapi kalau sunat sekadar tengok sunat, tak boleh lah ya, sebab itu rujukan kita, rujukan utama kita ya. Jadi sebab itu pada hari ini memenuhi permintaan daripada pihak penganjur, ialah supaya saya membaca satu surah dan juga menghayati tafsir surah ini ataupun satu ayat, dan seterusnya menceritakan kisah di sebalik penurunan ataupun asbabun nuzul surah ini. Jadi surah pilihan saya yang kebetulannya memang telah ada nota tentangnya ya, iaitu surah Al-Munafiqun. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, surah Al-Munafiqun ini secara pengenalannya ialah surah ke-63 dalam susunan Al-Quran, mengandungi 11 ayat, diturunkan di Madinah ya. Oleh itu surah ini termasuk dalam surah-surah Madaniyah. Kita kena faham konsep surah ataupun ayat-ayat Madaniyah ini ya. Dia tidak semestinya diturunkan di Madinah ya. Seperti contohnya surah Al-Munafiqun ini tidak diturunkan di Madinah exactly
tapi sebaliknya dalam daerah sekitar Madinah, ya, sekitar Madinah. Jadi yang dimaksudkan dengan ayat-ayat madaniyah ini ialah ayat-ayat ataupun surah-surah yang diturunkan selepas daripada hijrah. Sebagai contoh, Suratul Furqan. Suratul Furqan diturunkan dalam daerah Mekah. Ya, Suratul Fathu. Suratul Fathu diturunkan dalam daerah Mekah. Iaitu setelah kembali dari umrah yang tidak jadi, umrah pada tahun ke-6 Hijrah juga, ya, yang mana terjadinya perjanjian damai Hudaibiyah dalam umrah yang tak jadi tersebut. Jadi dalam perjalanan pulang turunlah surah Al-Fathu. Dan surah Al-Fathu adalah antara surah yang terpanjang, ya, wahyu Allah yang terpanjang yang diturunkan serentak, 28 ayat diturunkan serentak, ya, dan komplit satu surah, iaitu surah Al-Fathu. Diturunkan dalam daerah Mekah, namun digolongkan sebagai surah-surah madaniyah. Begitu juga surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, surah An-Nasr, diturunkan di Mekah, exactly, ya, di kawasan Mekah tu sendiri, di kawasan Kaabah tu sendiri, tapi digolongkan dalam surah Al-Madaniyah. Jadi apa maksud surah Al-Madaniyah? Surah Al-Madaniyah ialah surah yang diturunkan ataupun ayat-ayat yang diturunkan selepas era hijrah. Sebelum hijrah, maka surah itu dipanggil ataupun digelar sebagai surah Al-Makkiyah, ya. Dinamakan surah Al-Munafiqun kerana ia keseluruhan surah ini membicarakan tentang golongan munafikun. Dan perkataan munafiqun adalah diambil daripada akar kata nafaq, ya, yang bererti terowong ataupun lubang bawah tanah, ya, yang disesuaikan dengan sikap menyembunyikan sesuatu hakikat di sebalik gambaran palsu. Itulah surah Al-Munafiqun ataupun maksud munafik itu sendiri, ya. Jadi kalau kita ambil perkataan nafaqah ni juga, kita dengar satu kalimah yang paling dekat dengan nafaqah ni apa dia? Apa dia? Nafkah, ya, nafkah. Kenapa nafkah tu, ya, dinamakan nafkah? Ya, maknanya nafkah ni salah satu daripada infak, salah satu daripada sedekah. Dia tak akan lahir daripada mulut. Saya nak sedekah ke surau 100,000, kata dia. Tak jadi, ya. Sebaliknya yang jadi sedekah 100,000 tu, ataupun tak kira lah berapa banyak pun, daripada dalam ni. Maknanya nafkah tu, infak tu ambil daripada hati kita, ya, lahir daripada hati. Itu kalau nak kira dari sudut kaitan lah, ya. Tapi konsep perkataan nafkah dengan munafik kita bicarakan lain, tuan-tuan, ya. Cuma perkataan nafak itu, ya, satu lagi perkataan nafak yang masyhur kita gunakan ialah anfaq. Kalau infak maknanya apa? Maknanya sedekah ataupun memberikan bantuan nafkah dan sebagainya, ya. Anfaq ini terowong, ya, terowong. Di Mesir dulu, masa mula-mula sampai, senior selalu perkenalkan, kita naik metro infak dia kata. Metro infak ni kereta api bawah tanah. So saya tanyalah, kenapa dipanggil metro infak, ya, kereta api bawah tanah tu, kenapa dipanggil metro infak? Sebab infak ni maknanya sedekah. Adalah yang jawab, ni bukan nak mengutuk bulan Ramadan, nak ceritanya tak mengamati kalimah tu sendiri, ya. Jadi ejaan dia alif nun fa alif qaf, anfaq. Tapi dibaca infak. Last kali baru saya faham. Oh, anfaq mana terowong bawah tanah, kereta api bawah tanah, tak ada kaitan dengan infak. Ada juga yang jawab, mungkinlah sebab kerajaan dia infak untuk rakyat dia, maka buat kereta api bawah tanah. Jadi tuan-tuan, memang akar kata bahasa Arab ini cantik, ya, untuk kita perhatikan kerana dia daripada akar yang sama dan dia punya konsep dia tu pun datang daripada yang sama. Contohnya nafkah tadi ataupun infak, sedekah ni mesti datang daripada hati, ya. Tapi munafik ini juga orang yang menyembunyikan hakikat sebenar. Sebab itulah perkataan nafak ini berarti terowong ataupun lubang bawah tanah, ya, disesuaikan dengan sikap menyembunyikan sesuatu hakikat di sebalik gambaran palsu. Dan surah ini adalah sebagai satu kesimpulan ataupun satu seal, ya, silen lah, ya, kepada sikap munafik yang dibicarakan dalam Al-Quran. Dan surah-surah lain yang menyebut tentang munafik adalah yang pertama sekali surah apa? Surah Al-Baqarah. Tanpa kita sedari, tuan-tuan, surah Al-Baqarah daripada ayat 1 sampai ayat 20, ya, 4 ayat pertama, ya, tolak alif lam mim lah. Kalau campur alif lam mim 5. Jadi alif lam mim itu memang terkecuali daripada tafsiran sebab
Tak ada siapa yang boleh mengaku dia tafsir yang tepat. Kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir sekalipun, alif lam mim, alif lam ra, alif lam sad dan sebagainya, maka ahli-ahli tafsir cuba mentafsirkan, tapi mereka mengatakan wallahu taala a'lam bimaksudihi. Ya, maknanya maksudnya itu hanya Allah mengetahui. Jadi bayangkan daripada zalikal kitabul la raiba fih, ayat pertama sampai ayat kelima, ataupun ayat kedua sampai ayat kelima, 4 ayat ini membicarakan tentang siapa? Tentang kitab dan juga keimanan, ya, tentang Al-Quran dan keimanan serta orang-orang mukmin. 4 ayat. 2 ayat berikutnya, ya, cuba tuan-tuan perhati lepas ni. 2 ayat berikutnya Allah bicara tentang orang kafir. 2 ayat. Tapi 13 ayat berikutnya apa bicara Allah Subhanahu Wa Taala tentang itu? Ya, tentang golongan munafik, tuan-tuan. Mula-mula kita buka surah, buka Quran, tadarus baru ni ialah tentang munafik dulu. Maknanya tuan-tuan, betapa berat, betapa besarnya penangan daripada golongan munafik ini, sehingga kan permulaan Al-Quran sendiri 13 ayat membicarakan berkenaan dengan golongan munafik. Ya, selain daripada surah Al-Baqarah, kisah ataupun perangai munafik ini disebut dalam surah Ali Imran, dalam surah An-Nisa, surah Al-Anfal, dan suratul Taubah, suratul Ahzab, suratul Hadid, suratul Ankabut, suratul Fathu, surah yang saya katakan tadi diturunkan pada tahun ke-6 Hijrah selepas gagal menunaikan umrah kali pertama, ya, dan suratul Tahrim. Akhir sekali, last sekali, surah Al-Munafiqun. Jadi surah Al-Munafiqun ini 11 ayat, dia silen semua cerita tentang surah-surah yang sebelumnya, ya. Baik. Jadi surah Al-Munafiqun, tuan-tuan, Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itulah permulaan surah ini, ya, yang mana maksudnya, ya, tuan-tuan, saya teruskan kepada maksudnya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah, dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Jadi perhatikan betul-betul berkenaan dengan syahadah. Dalam ayat pertama tadi, kita mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Hanya ada satu saja kalimah ataupun huruf sumpah di situ, iaitu inna, ataupun disebut anna di situ, ya. Inna ni bila di tengah ayat dia jadi anna. Dia jadi barisnya di atas, anna. Jadi itu juga bermaksud sesungguhnya. Baik. Kita hanya menggunakan satu sumpah saja untuk mempersaksikan bahawa Allah dan Tuhan kita ialah Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Tapi cuba lihat bagaimana orang-orang munafik ini, tuan-tuan. Mereka ini menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Ya, salah satu daripada ciri orang munafik ini, mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah kita sikit-sikit bersumpah, sikit-sikit bersumpah, ya. Memang saya 5 tahun duduk di Mesir, tuan-tuan. Budaya sumpah tu dah jadi cair di mulut. Sehingga bila balik ke Malaysia, ya, kita bercakap-cakap sikit-sikit wallahi, ya. Sampai ayah saya marah, dia kata, aku tahulah, dia kata, ya, budaya kamu di sana tu memang menyumpah je kerjanya, ya tak? Tapi tolong jawab balik budaya tu ke Malaysia. Ya, kita beli buah kurma sekilo, katakan. Kita kata, iya ke kurma ni sekilo? Sebab nampak sikit je, tapi timbangan berat. Rupa-rupanya benda yang Rasulullah paling marah sekali itu membasahkan buah-buahan di bawah. Ya, buah kurma ni makin kering makin mahal. Sebenarnya sebab dia makin tahan lama. Jadi dia sengaja basahkan kurma yang di bawah untuk dia cedok yang atas tu nampak macam kering cantik je kan, tapi yang bawah tu semuanya basah. Rasulullah pernah satu ketika dia selup ataupun menyelup tangan dia ke dalam timbunan kurma tadi dan mengangkat tangan tu, basah baju Nabi, basah. Ya, Nabi tanya, apa ni? Dia pun ceritalah, ni mungkin cerita dia tu, mungkin dia kata mana tadi hujan ke apa begitulah, lebih kurang kan. Tapi dia telah menipu timbangan. Rasulullah terus menegah dia daripada meneruskan perniagaan pada hari itu, ya. Jadi budaya tu masih ada. Jadi bila kita tengok dia timbang, sikitnya, iya ke sekilo?
Sebab kurma kering sepatutnya lagi banyak kan. Wallahi dia kata. Dah wallahi dah. Jadi budaya tu ya. Budaya tu kena buang. Budaya bersumpah ni tadi. Kerana sikit-sikit bersumpah. Cuba tengok apa yang orang-orang munafik bersumpah ataupun bersaksi untuk mengaku dia ni Islam. Dia kata apa? Nashhadu innaka la rasuluh. Dia tambah satu huruf lam. Ya, tuan-tuan, ada ke tak? Nampak tak? Ya? Sebelum perkataan rasul ada satu lam kat situ. Lam ini juga peranan menambahkan sumpah. Ya? Secara mudahnya lah, untuk kalau panjang huraian nahwu tak jadi tafsir pula hari ni ya. Jadi kita hanya menyebut inna sahaja ataupun anna saja ya, anna Muhammadur Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah ya, anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia menambah anna Muhammada la rasuluh ya, ditambah la situ ya. Jadi wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah sesungguhnya Allah lebih tahu bahawa kamu ni sebenar-benarnya rasul. Tak payah tambah sumpah di situ ya. Jadi bila kita menambah sumpah Allah Rasulullah itu dengan 2 kali sumpah ya, bermakna seakan-akan hanya dia saja yang tahu bahawa Nabi Muhammad ini benar-benar rasul. Jadi satu penghinaan pula dekat situ. Jadi Allah menegah, tak payah ya, tak payah guna 2 sumpah. Sesungguhnya Allah lebih tahu tentang siapakah rasul yang sebenarnya. Baik. Ittakhazu aymanahum junnah ya, fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ya, apakah sifat pertama orang-orang munafik ini? Iaitu menambah sumpah ya. Mereka menambah sumpah. Dan mereka juga menjadikan ya, Nabi sebut as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Tetapi bagi orang munafik ini bukan puasa jadi perisai mereka. Munafik ini dia kata apa? Aimanahum, iaitu mereka menjadikan sumpah mereka atau perakuan mereka sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya daripada dibunuh atau dirampas. Lalu mereka menghalang dirinya dan orang lain dari menurut jalan Allah. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka kerjakan ya. Itu sifat pertama. Orang-orang munafik ini diceritakan dalam ayat yang kedua, yang kedua lagi ya. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Perbuatan buruk yang demikian kerana mereka mengaku beriman di hadapan orang-orang Islam, kemudian mereka tetap kafir sesama sendiri. Maka dengan sebab itu dimeteraikan atas hati mereka ataupun telah dikunci hati mereka, lalu mereka tidak dapat memahami yang mana benar dan yang mana salah ya. Okey. Seterusnya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahzarhum qataluhumullahu anna yufakun ya. Orang-orang munafik ini, apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada tubuh badan mereka dengan kelakuan mereka ya. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik hati mendengar tutur katanya kerana manis dan fasih dalam pada itu mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar, yang tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikendaki. Ini satu isyarat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan gambaran kepada kita. Batang-batang kayu dia bila dia bersandar, mana dia punya sandaran ya? Batang kayu ni setelah dipotong dan disandar kepada satu sama lain, dia tak ada sandaran lagi. Yang atas menyandar kepada yang bawah menyandar kepada yang lagi bawah dan sebagainya ya. Inilah gambaran orang-orang munafik yang tidak ada sebarang hujah dalam hidup mereka ya. Dan mereka ni pula sebenarnya dari sudut berpakaian, masya-Allah, maha hebat ya. Dari sudut tutur kata, fasih tutur kata dia ya. Dari sudut penampilan, hebat. Ini dia. Dan apabila kamu melihat mereka, tu'jibuka ya, kamu akan merasa ajib ataupun takjub dengan mereka. Bahasa Arab ni mudah sebab kita bahasa Melayu ni sudah meminjam 70% ataupun 60% daripada bahasa Arab. Takjub tu samalah seperti mana Tuhan sebut tu'jibuka ya, mana kamu takjub. Mereka kerana merasai bersalah sentiasa dalam keadaan cemas. Ini sifat munafik. Ya, janganlah pula kata ya, isteri yang selalu cemas ya, bang apa ni bang ya, macam contoh ya kan. Awak janganlah cemas. Ini perangai munafik, bukan begitu. Cemas yang dimaksudkan di sini ialah hidup mereka tak tenang.
Hidup mereka tak tenang. Bila dengar saja kullu sayhatin, apabila ada satu jeritan ataupun ada suatu suara keras, maka mereka akan mengatakan, ni mesti kata ke kita, mesti kata kat kita ni. Bila baca satu ayat, mereka akan kata, ini mesti Muhammad kata kat kita, ini mesti Muhammad menyindir kat kita, ya. Jadi orang-orang yang munafik ini, memanglah tuan-tuan, setiap ayat Al-Quran itu ditujukan kepada hamba-hamba Allah, dituju kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan kita baca ayat Quran kita tak rasa ayat itu tuju kepada kita. Jadi bezanya kita dengan munafik ni ialah, semoga kita bukan golongan munafik lah, ya. Bezanya bila kita rasa ayat itu seperti menuju kepada kita, memukul kita dan sebagainya, kita ikut ayat tersebut. Tapi orang munafik, dia rasa ayat itu memukul dia dan dia mula rasa menjauh. Ya, digambarkan dalam kalangan sahabat, orang-orang munafik ni asalnya dah duduk berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah duduk sekeliling Rasulullah dah, ya. Dah duduk sekeliling Rasulullah. Tiba-tiba adalah tanda-tanda ayat-ayat Al-Quran ataupun wahyu Allah sedang diturunkan. Macam mana? Contohnya, dalam musim sejuk Nabi boleh berpeluh. Tiba-tiba je Nabi berpeluh. Sahabat-sahabat bila tengok Nabi berpeluh-peluh, tak adalah tanya, "Ya Rasulullah, antum sakit ke?" Tak ada lah, ya? Dia tak tanya begitu. Tapi dia tahu bahawa wahyu sedang diturunkan. Kerana wahyu ini qaulan thaqila, ya, satu kata-kata yang berat nilainya, ya. Tidak mudah untuk Nabi menerima wahyu tadi untuk installation masuk ke dalam minda dia. Bahkan Nabi kelihatan tertunduk-tunduk, tuan-tuan, ya, tertunduk-tunduk. Pernah satu ketika Abdullah bin Mas'ud, ya, dia duduk dalam satu satu kuliah lah kita panggil, ya, bersama-sama Rasulullah SAW, dan dia orang yang paling hampir dengan Rasulullah, ya. Jadi oleh kerana dia tengok mungkin nak menghilangkan lenguh lutut Rasulullah, dia masukkan lutut dia di bawah lutut Rasulullah. Tiba-tiba hari itulah hari wahyu diturunkan, ada wahyu diturunkan. Maka Abdullah bin Mas'ud tak sempat nak tarik lutut dia. Dia senyap. Abdullah bin Mas'ud ni kulitnya hitam, tuan-tuan, orang Habsyah, kulit hitam. Bayangkan kalau orang kulit hitam dah pucat menahan sakit macam mana agaknya, ya. Jadi hitam kebiruan kot, ya dah. Tapi lepas pada itu, dia bila wahyu sudah diturunkan, habis dah rasa lutut Rasulullah pun kembali jadi ringan. Abdullah bin Mas'ud tarik lutut dia pelan-pelan, senyap. Sahabat-sahabat kita tanya, "Apa rasa?" Oh, dia kata bagaikan nak pecah lutut dia, ya. Maknanya beratnya installation yang nak berlaku dalam minda Rasulullah SAW, ya. Jadi orang munafik ni, dia hidup bersama-sama sahabat. Dia memang hidup bersama-sama sahabat, hidup bersama-sama Rasulullah dan sebagainya, dan dia juga tahu tanda yang sahabat tahu, ya. Jadi bila dah ada tanda berpeluh-peluh musim sejuk contohnya, Rasulullah betul tunduk-tunduk diam tak bercakap, ya, bermakna wahyu sedang diturunkan. Apa tindakan dia? Sahabat-sahabat, ya, kalau dah nampak itu tandanya wahyu sedang diturunkan, mereka akan segera memanggil sahabat-sahabat yang duduk jauh. Mari dekat, ya. Wahyu sedang diturunkan. Mereka nak dengar sendiri wahyu yang first time diturunkan itu dibaca daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi golongan munafik ini mereka cepat-cepat lari. Sedangkan dialah orang yang paling hampir pada masa itu dengan Rasulullah SAW. Mereka ini berselisih dengan orang-orang mukmin yang datang untuk mendengar wahyu, ya. Kerana apa? Kerana mereka menganggap, mereka menganggap apa? Dalam ayat ini disebut, ya, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menyangkakan semua jeritan adalah atas mereka. Ya, mereka menganggap ayat Quran itu sebagai satu jeritan, satu terjahan ke atas mereka, ya. Kita pun kena rasa begitu, tetapi kita kena ingat, ya, bahawa kita rasa tadi untuk berubah, bukannya untuk tempelak kembali, ya. Ayat seterusnya menyebut wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah law ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, ya. Okey. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah bertaubat supaya Rasulullah meminta ampun kepada mereka, kepada Allah untuk kamu, mereka enggan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, dan engkau melihat mereka dari bertaubat serta mereka selalu bersombong angkuh. Bukan kata orang-orang munafik ini, mereka ini tidak bertaubat ataupun tidak pernah diberi didikan ataupun Rasulullah biarkan mereka. Tidak, ya, walaupun mereka lari, Rasulullah seringkali mendatangi mereka bersama-sama dengan para sahabat dan sebagainya untuk memanggil mereka supaya bertaubat, ya. Mereka juga dipujuk untuk kembali kepada ajaran Islam dan sebagainya, tetapi mereka berpaling angkuh, ya, sombong dan angkuh. Dan seterusnya
kesimpulannya, mereka ini tidak ada faedahnya kepada mereka, sama ada engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun, Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka. Jadi Allah sudah berikan satu kata putus. Orang munafik tak ada pengampunan untuk mereka, tuan-tuan, ya. Jadi sebab itulah bahayanya Umar Ibn Khattab seringkali menghisap dirinya sendiri dan bimbang jika dia termasuk dalam golongan munafik ni tadi, ya. Pernah satu ketika apabila Huzaifah Ibn Yaman, ya, Huzaifah Ibn Yaman telah mendapat senarai orang munafik. Huzaifah ni dianggap spy Rasulullah, ya. Dia dapat senarai orang munafik ada dekat simpanan dia. Dia pun cerita dekat Rasulullah, ya. Rasulullah kata simpan, jangan beritahu sesiapa. Percakapan Rasulullah dan Huzaifah ni didengar oleh Umar. Umar pun terus pergi tanya Huzaifah, ya. Dia tanya Huzaifah, apa dia tanya? Adakah dia nak tanya siapa sipolan-sipolan yang termasuk dalam golongan munafik itu? Adakah dia tanya gitu? Tidak, tuan-tuan. Dia nak tanya, adakah dalam senarai kamu itu termasuk Umar bin Al-Khattab? Maka jawabnya Huzaifah bin Yaman, kalla ya Umar, tidak sama sekali wahai Umar, ya. Begitulah sifat-sifat munafik ini, tuan-tuan. Boleh habiskan baca surah ini, 11 ayat ini, tak panjang mana pun, tuan-tuan. Jadi kita cuba lihat apakah maksud munafik ni tadi, dan bagaimana surah ini diturunkan. Kerana ada cerita menarik nak tunjuknya bagaimana bila Allah, ya, dalam ayat ke-6 tadi sengaja saya sebutkan sampai ayat ke-6 kerana dalam ayat ke-6 ini Allah sebut apa? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum fasik. Habis dah. Siapa yang sifatnya munafik, bercakap dua wajah, sil, habis. Tak ada lagi untuk mereka. Tak usahlah kamu minta ampun untuk mereka ke, tak usahlah kamu memujuk mereka supaya kembali kepada Islam ke. Memang Allah dah seal hati mereka. Mereka akan kata ya, tapi hatinya mereka tetap tak akan menerima. Baik, kod ayat ke-6 ni. Ini poin kita pada petang ni. Kenapa sampai begitu sekali, tuan-tuan? Inilah yang saya nak kita sama-sama renungkan asbabun nuzul ataupun kisah di sebalik turunnya ayat ini, ya. Baik, tuan-tuan. Sebagai satu selingan, saya menarik juga bila kita membaca kitab tafsir Al-Azhar. Kenapa tafsir Al-Azhar ini saya suka sangat baca? Kerana Hamka dalam tafsir Azhar, dia memang mentafsir sesuai dengan masyarakat Melayu, alam Melayu kita ni, ya. Apa yang berlaku dalam masyarakat Melayu kita memang ditafsirkan oleh Hamka, ya. Bapa angkat saya di Mesir dulu, dia pernah bila saya nak balik, dia kata tolong beli minyak kayu putih minyak kayu putih dari Malaysia. Saya pun tanya dia balik, bukankah minyak kayu putih tu ada dekat Mesir ni? Oh tak, dia kata tak elok. Yang dekat Malaysia lagi elok. Saya pun balik, kebetulan jumpa, bawa pergi dekat dia. Dia kata yang ada dekat Mesir ni dah dicairkan tak berapa kali dah daripada yang asli ni. Ini asli, ya, memang asli sungguh pun, setitik pun dah panas dah, ya. Minyak kayu putih, tuan-tuan. Okey, bapa angkat ni orang Arab, ya. Syekh Fauzi Mahmud nama dia, Muhammad Fauzi Mahmud, ya. Tapi nak ceritanya, dia mengajar saya tentang tafsir Azhar. Ya. Kerana minyak kayu putih tu, bila saya bawa pergi kat dia, dia pun kata, dah saya balik tu 2-3 bulan, pergi semula baru dia tahu rahsia. Dia kata dalam Al-Quran jumpa tak kafurah? Dia kata. Saya kata jumpa kafurah. Kau tahu tak satu-satunya perkataan Melayu yang ada dalam Quran? Lain bunyinya, kata. Ya tak pernah dengar, itulah kafurah tu, ya, dalam surah Al-Insan tu, ya. Kan kafurah tu tadi. Cuba baca tafsir Azhar. Ya ke Syekh baca tafsir Azhar? Dia kata walaupun tafsir Azhar tu dalam bahasa Melayu, tapi aku tahu, ya, dia sempat kenal Hamka dan sebagainya. Dia pun dah tua dah, ya. Dia kata sebenarnya Hamka telah berjaya membuktikan dalam tafsir Azhar kafurah ni tak ada dalam mana-mana bahasa Arab, tuan-tuan. Jadi sebaliknya adalah dipinjam daripada alam Melayu kita. Hebat, tuan-tuan, ya, tafsir Azhar ni. Sebab tu, tuan-tuan, bacalah tafsir Azhar. Dia ada selingan ke dalam masyarakat Melayu kita yang sebenarnya masih valid sampai sekarang. Contohnya, kata Hamka, semua masyarakat ada munafik. Dalam masyarakat Melayu kita, cuba tuan-tuan tengok, ada 5 sekurang-kurangnya bidalan tentang munafik ni, ya. Menuhuk kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Ni saya petik daripada tafsir Azhar ni, ya, tafsir Hamka. Lain di mulut, lain di hati, itu namalah, ya. Telunjuk lurus, kelingking berkait,
berhadapan mulutnya manis, di belakang lain bicara. Dan satu pantun, elok umbutnya pandang singkil, dilipat lalu diperkalang, manis mulutnya hanya di bibir, hatinya bulat membelakang. Ya. Dalam alam Melayu kita pun sekurang-kurangnya ada 5 bidalan berkenaan dengan golongan munafik ni tadi, ya. Tak perasan pun kita. Jadi asbabun nuzul surah ini, ya. Pada tahun ke-6 Hijrah, tuan-tuan, satu kebangkitan di utara Madinah daripada Bani Mustalaq telah berlaku, ya. Setelah balik dari Hudaibiyah, setelah perjanjian damai Hudaibiyah termeterai antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Suhail bin Amru yang masih kafir pada masa itu, untuk membuat satu gencatan senjata selama 10 tahun. Ini berlaku di Hudaibiyah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Hudaibiyah tu, ya, untuk bermiqat tu tadi, ya, ingatlah satu kisah yang berlaku di situ, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijrah begitu berusaha untuk membawa jemaah umrah ni tadi masuk ke Mekah, namun gagal, ya, namun gagal. Setelah gagal, maka diberilah offer oleh orang-orang Mekah, yang mana pada masa itu Abu Sufyan adalah sebagai pemimpin utama Mekah. Namun Abu Sufyan tidak berada dalam Mekah, ya. Abu Sufyan membawa barang-barang dagangan keluar ke Syam pada masa itu, ya. Tinggallah Suhail bin Amru. Apabila Suhail datang untuk offer satu perjanjian damai, ya, saya ringkaskan ceritalah, ya, maka Rasulullah SAW menyebut bahawa urusan kita hari ini menjadi mudah. Kenapa? Sebab yang datang itu Suhail, maknanya orang yang mempermudahkan, ya. Dan terdapat 6 atau 5 fasal dalam perjanjian itu, yang mana Rasulullah hanya menjawab setuju, 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 setuju. Sehinggalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah protes secara berdepan. Mula-mula Umar mengajak Abu Bakar untuk berfikir, apakah tindakan Rasulullah sehingga kan 6 ataupun 5 fasal itu Rasulullah setuju semuanya, ya. Namun Abu Bakar mengatakan bahawa dia adalah Rasulullah, dia lebih mengetahui, dia menerima wahyu, kita tak tahu. Tapi Umar seorang gentleman, tuan-tuan, ya. Antara Umar dan Abu Bakar, tuan-tuan, kedua-dua sikap ini perlu dalam Islam. Jangan kita tempelak Umar, ya. Dalam banyak penulisan sebenarnya ada disebut berkenaan dengan Umar Ibn Khattab rasa bersalah sepanjang hayat dia. Umar bila ditanya kenangan dia bersama Rasulullah, semuanya manis-manis, tapi ada satu yang pahit. Kenapa? Iaitu ketika dia menentang ataupun memprotes Rasulullah SAW dalam Hudaibiyah. Tuan-tuan, cerita ni jangan kita tengok untuk menghina Umar balik, tuan-tuan, ya. Umar ni sahabat kanan Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala serlahkan kedua-dua sifat Umar dan Abu Bakar ni. Sebenarnya kedua-dua itu penting dalam Islam. Kedua-dua ni perlu kita gabungkan dalam Islam. Bagaimana fokus bulat percaya kepada Rasulullah SAW, itu sikap Abu Bakar As-Siddiq yang kita tidak ada sebarang kritikan lagi pada itu. Manakala sikap Umar tu pula, tuan-tuan, sebagai bekalan kita pada hari ini. Kalaulah kita tak berpuas hati ataupun tak faham tentang sesuatu kepimpinan, pendekatan kepimpinan, maka berdepanlah dengan secara gentleman, ya, bertanya terus terang. Janganlah kita bercakap senyap-senyap ikut belakang. Dah bila perjanjian tu katalah gagal, contohnya katakan, ya, maka masing-masing akan bawa sikap yang ketiga, iaitu sikap munafik, tuan-tuan. Tak ada lain dah. Dia kata dah. Apa dia kata? Aku kata dah dulu, tapi tak dengar. Inilah masalahnya, ketua macam ni. Ini sikap yang tidak dikendaki dalam Islam. Tapi sikap Abu Bakar dan Umar, ini sikap terpuji dalam Islam. Namun bila ditanya kepada Umar tu sendiri, dia sendiri secara peribadi, memanglah dia mengatakan bahawa satu perkara yang memang mengganggu fikiran dia sepanjang hayat dia adalah apabila dia protes Nabi SAW secara terbuka. Jangan kita baca gangguan itu ataupun penyesalan itu sebagai kesalahan bagi Umar. Itu tak kena, tuan-tuan, ya. Baik. Jadi termeterailah perjanjian damai Hudaibiyah. Dan bila balik ke Madinah, Nabi SAW dalam perjalanan itulah turunnya surah Al-Fathu, ya, turun surah Al-Fathu. Bila sampai di Madinah, hasil daripada gencatan senjata selama 10 tahun tadi, yang sebenarnya tak berjalan pun 10 tahun, 2 tahun saja bertahan, ya. Itu pun bukan Islam yang merosakkan perjanjian tadi, sebaliknya dia rosakkan oleh orang Quraisy sendiri. Ialah apabila Rasulullah SAW boleh menulis surat dengan bebasnya, berdakwah dengan bebasnya ke seluruh rantau,
termasuklah raja-raja Rom sendiri mendapatnya, ya. Raja Parsi dapat surat tu tapi dihancurkan surat tu, ya. Dan dibunuh pula sahabat-sahabat Nabi membawa surat dia. Dapat kepada Muqawqis Mesir, Muqawqis terima dengan sebaik-baiknya. Dapat pula kepada Habib Ibn al-Munzir, ya. Munzir Ibn Sawa, maaf, ya. Munzir Ibn Sawa. Munzir Ibn Sawa ni siapa dia? Adalah pemimpin Qatar, tuan-tuan. Qatar pun dah ada kerajaan pada masa tu, ya. Kawasan Qatar tu tadi. Sebab tu surat yang kita terima, ya, replika surat yang ada yang kita terima sampai sekarang, orang pergi Mekah bawa balik cenderamata, itu daripada Munzir Ibn Sawa, tuan-tuan, ya. Surat tu masih terpelihara, bayangkan, ya. Jadi Rasulullah menghantar surat ni, termasuklah juga berdakwah dengan bebasnya kepada kabilah-kabilah Arab yang berselerak di sekitar tanah Arab itu pada masa itu. Antara kawasan yang menerimanya ialah Mustalaq, Bani Mustalaq, berada di utara Madinah. Bani Mustalaq ni, problemnya Bani Mustalaq ini, dia telah diracuni oleh munafik terlebih dahulu, ya. Sebab itu ada ahli-ahli sirah berpendapat bahawa kebangkitan orang-orang Bani Mustalaq ini, kalau dia sendiri nak bangkit, dia takkan bangkit, ya. Sebab mereka ini diberi offer dua perkara, iaitu offer pertama memeluk Islam dan duduk di bawah pentadbiran Madinah. Offer kedua, tak memeluk Islam tapi bayar cukai jizyah ataupun cukai kepala, yang nanti jizyah ini juga akan digunakan untuk melindungi mereka, bukannya jizyah ni untuk memperkayakan Madinah. Jadi sebab itu dua offer yang Rasulullah bagi kepada kabilah-kabilah Arab yang berselerak di sekitar tanah Arab ini, tidak ada yang menentang sebenarnya, termasuk Bani Mustalaq, ya. Tapi kenapa Bani Mustalaq tiba-tiba mengancam untuk menyerang Madinah dari utara? Dan berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan ahli-ahli sirah berpendapat bahawa mereka sebenarnya telah diracuni terlebih dahulu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pergilah untuk berperang Bani Mustalaq, ya. Berperang di Bani Mustalaq, tuan-tuan. Sampai-sampai Rasulullah telah menggerakkan satu taktik, iaitu menyelinap dan juga mengepung secara senyap, yang mana semua khemah, semua rumah, semua telaga telah ada orang Madinah duduk tunggu kat situ. Tentera Madinah buat tak tahu, ya. Muka nampak macam sama-sama muka Arab, siapa nak cam, kan. Senyap je. Apabila semua dah bersedia, Rasulullah lalu mengisytiharkan gerakan perang, masuk, dan pada masa itu mereka tak dapat lagi menentang kerana masing-masing telah ditawan. Okey, telah ditawan. Jadi ada ahli sirah mengatakan bahawa peperangan Bani Mustalaq ini hanya menumpahkan darah yang sedikit. Ada yang mengatakan langsung tak ada tumpah darah, ya. Dan mereka telah ditawan, bawa ke Madinah, ya. Saya sudahkan cerita Bani Mustalaq ni awal-awal lagi. Bani Mustalaq ni bila sampai ke Madinah, salah seorang daripada wanita Bani Mustalaq ini, itu nama Juwairiyah bintil Al-Harith, ya, telah memeluk Islam dan offer dirinya untuk berkahwin dengan Rasulullah SAW, ya. Jadi bila dia berkahwin dengan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang telah memegang rampasan dan juga orang-orang tawanan Bani Mustalaq, mereka mengisytiharkan bebas kembali semua harta ni, kerana mereka menganggap bahawa Bani Mustalaq sudah menjadi saudara Rasulullah SAW dengan perkahwinan bintul Haris ini, ya. Jadi itu kesudahan Bani Mustalaq. Tapi nak sampai ke kesudahan tu ada ceritanya, tuan-tuan, ya. Ceritanya bila Rasulullah sampai di suatu telaga, iaitu dikenali sebagai telaga Al-Muyaisiyah, Rasulullah telah mengisytiharkan untuk berehat seketika di situ, ya. Apabila elok saja untuk berehat, ada yang bina khemah, ada yang cari kayu api, ada yang cari air, maka tibanya berlakulah pertembungan di antara pembantu Umar Ibn Khattab bernama Jahjah bin Mas'ud, dan Jahjah ini daripada Bani Ghifar. Siapa yang tuan-tuan kenal dalam kalangan Bani Ghifar ni? Abu Zar Al-Ghifari, betul, ya. Apa yang istimewa Bani Ghifar ni? Istimewa dia, sebelum dia memeluk Islam, Bani Ghifar ni terkenal sebagai satu bani, satu kabilah, satu kaum yang apa jenayah dia tak buat. Samsing sangat-sangat, ya. Tapi dengan Abu Zar Al-Ghifari memeluk Islam, janji dia kepada Rasulullah SAW, ya, saya akan Islamkan keseluruhan Bani Ghifar. Rasulullah mendoakan keselamatan untuk dia, keberkatan untuk dia. Dan sebelum hijrah ke Madinah, atau awal-awal tahun hijrah ke Madinah, semua Bani Ghifar, dikatakan ada 600 orang atau 800 orang Bani Ghifar memeluk Islam. Semuanya hasil usaha Abu Zar Al-Ghifari. Jadi tuan-tuan boleh bayang bagaimana sikap orang Bani Ghifar ni, ya, keras, ya, bengkeng, ya, garang begitu. Jadi Jahjah Ibnu Mas'ud ini pembantu Sayyidina Umar, dia bertembung dengan Sinan bin Wahab Al-Jihni, Sinan bin Wabar Al-Jihni.
Sinan bin Wabar Al-Juhani ini daripada Bani Aun Ibnu Khazraj, iaitu daripada orang-orang Ansar. Jadi bertembunglah Muhajirun dan Ansar. Apa lagi bercakap-bercakap, tiba-tiba Jahjah ni terlepas pukulan ke muka Sinan. Bagi je sebiji. Kesnya sikit je. Bayangkan tuan-tuan ya. Kesnya sikit saja, iaitu nak berebut siapa nak ambil air dulu di telaga. Ya, kawan ni tak tahan, ya, bagi sebiji. Bila bagi sebiji, maka Aun bin Khazraj pun dia panggil, "Ya qaum," kata dia. "Ya qaum, datang tolong aku," dia kata, ya. Ada orang telah mengapa-apakan aku. Maka yang Muhajirin serbu ikut tengok Jahjah, yang Ansar serbu tengok nak menyelamatkan si Wabar Al-Juhani, Sinan bin Al-Juhani ni tadi. Di sinilah peranan Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan. Kisah ini patutlah kalau Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ya sababun nuzul kepada surah Al-Munafikun pun memang patutlah sangat. Sebab detail bagaimana peranan orang-orang munafik ini, mata telinganya tadi tajam, tuan-tuan ya. Mata telinganya tajam. Tengok je api nak tercetus kat mana. Ya, kadang-kadang api tak tercetus pun lagi, hanya mancis baru nampak. Dia boleh cetuskan api tadi. Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengapi-apikan mereka sehingga perbalahan melibatkan dua puak Madinah, Makkah ataupun Ansar Muhajirin pun berlaku. Baik. Apa kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyakitkan hati sangat ni? Pertama, dia kata on the spot di depan-depan tu, dia kata apa? Apakah memang telah mereka mulai? Betulkah Jahjah telah mulai? Maknanya Muhajirin dah mulai pergaduhan ini. Mereka telah mendesak kita, mereka telah menguasai kita di kampung halaman kita sendiri. Demi Allah, pada pandanganku di antara kamu dan petualang-petualang Quraisy itu adalah sebagai pepatah orang tua-tua juga, katanya. Gemukkan anjingmu, akhirnya engkau akan dimakannya. Ini pepatah Arab ni, tuan-tuan ya. Kalau kita di Melayu ni, di dalam Melayu apa dia? Seperti melepas anjing tersebut. Jadi Arab dia kata tidak, gemukkan anjingmu, nanti anjingmu dia akan menggigit kamu kembali ya. Demi Allah, kalau kita pulang segera ke Madinah, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah itu ya. Dia kata on the spot tu. Tak puas hati, dia pergi pula kepada kaum ataupun kepada golongan yang tak terlibat dalam pergaduhan dekat telaga tu. Dia seru lagi sekali, inilah yang telah kalian lakukan selama ini. Kalian halalkan kampung halaman kalian kepada orang-orang itu. Ya, mana orang-orang Muhajirin ini bila dia masuk dulu, kamu biarkan dia seakan-akan menjajah kamu sendiri ya. Kalian serahkan harta benda kalian kepada mereka. Padahal demi Allah, kalau kalian pegang teguh harta kalian, tidak seboros itu harta kalian kepada mereka, nescaya mereka akan pindah ke tempat lain juga ya. Masa Muhammad menyinggah dekat kita dulu, kalau kita tak bantu begitu, dia akan lari cari tempat lain. Tapi kenapa yang kamu bagi sangat kat dia ya? Dua kali kata-kata ni, tuan-tuan, di dua tempat yang berbeza. Siapa yang dengar? Yang mendengarnya ialah Zaid bin Arqam bin Abi Al-Arqam. Nama ni macam pernah dengar ya tak? Zaid bin Arqam bin Abi Al-Arqam ini adalah anak kepada Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, yang mana memang boleh dikatakan Zaid ni lahir di atas riba Nabi, membesar di atas riba Nabi ya. Remaja bernama Zaid ni tadi, dia dengar dengan tepat peristiwa tadi, dan dia tengok bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul berkata pada dua tempat yang berbeza. Dua kali kata, bukan sekali kata ya, dua kali. Dan dia telah datang menemui Rasulullah SAW, cerita keadaan itu. Umar yang berada di sisi Nabi Muhammad SAW lalu menyeru Rasulullah, mengizinkan dia mengarahkan seorang lagi pembantu dia yang memang terkenal deras, kuat juga, hebat juga dia punya hentakan dia, Ubad bin Bashir ataupun Ubad bin Bishr. Ubad ni sekali pancung, sekali hayunnya pancung lah ya. Itu jawapannya. Biar dia bunuh Abdullah bin Ubay ni. Rasulullah SAW menolak kerana tidak mahu dikatakan oleh sejarah sepanjang zaman bahawa Muhammad SAW pernah membunuh sahabatnya sendiri. Inilah masalahnya ya, apabila nak berdepan dengan orang-orang munafik ini, kerana mereka ini seumpama sahabat Rasulullah, bersama-sama Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah bunuh dia, maka umat manusia seluruhnya, sejarah akan mengatakan bahawa Muhammad membunuh antara sahabat dia, pilih antara sahabat dia sendiri ya. Dan ini kalau ini berlaku, bermakna Nabi Muhammad SAW samalah seperti mana kisah maharaja-maharaja, panglima-panglima perang yang kita selalu dengar kan ya. Ada saja orang yang akan bimbang kenaikan panglimanya tu, dia bunuh panglimanya. Jadi Nabi Muhammad samalah seperti mereka. Kalau Nabi Muhammad benar kan, sebab itu tak benar, tak payah, tak biar ya. Dan Abdullah sebaliknya Rasulullah mengarahkan, tak jadi kita berehat dekat telaga Muyaisiah ni, semua angkut, semua balik, naik semula. Walhal masa tu dah berlaku pada senja
pada senja, sepatutnya dah berehat. Nabi kata kita jalan terus, jalannya, ya. Maka semua pun dengan taatlah. Bila melihat reaksi Rasulullah yang begitu apa kata mendadak, Abdullah pun faham. Agak-agaknya berita aku dah sampai kot, ya tak? Tak sedap hatilah dia. Bila tak sedap, maka dia pun mulalah pergi cari Rasulullah, memujuk Rasulullah. Tak cukup dengan Abdullah, beberapa orang yang masih lagi kabur tentang Abdullah juga ikut sama membantu Rasulullah SAW, ya. Dia kata apa? Dia kata, nampak gayanya tuan ini berangkat seperti ada tak kena lah, begitulah lebih kurang, ya. Macam ada tergesa-gesa, ada benda apa yang tak kena, kan? Datang pula orang lain yang beritahu Zaid tu, kalau berita daripada Zaid ni budak kecil, remaja, belasan tahun, telinganya tak berapa jelas, ya tak? Mungkin dia dengar lain, maksud orang tua lain, orang tua bercakap belapik, kan? Dia tak faham dah. Belapik apa? Zaid nampak, saksi sendiri. Tuan-tuan, sebenarnya Rasulullah SAW cukup terpukul bila mereka ini menghina Zaid bin Arqam. Kerana Zaid ini umpama anak Nabi sendiri, ya, membesar di atas ribaan Nabi. Kenapa? Sebab rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam inilah menjadi markas pertama Nabi, ya, untuk bertemu dengan para sahabat ridwanullah alaihim dalam gejolak menggilanya perangai Abu Jahal di Mekah pada masa itu, ya. Bayangkan betapa rapatnya Zaid dengan Nabi, tapi mereka sanggup menghina Zaid. Rasulullah diam. Apa komunikasi Rasulullah pada masa itu? Diam, tak cakap apa, jalannya. Dikatakan sehari suntuk selepas itu barulah Rasulullah SAW berhenti di satu tempat, dan para sahabat yang keletihan terus tidur, ya, terus berehat, tak sempat nak bincang, nak bercara tentang kisah semalam dan sebagainya, ya. Kalaulah Rasulullah tak beranjak bertempat itu, ya, nampak juga strategi Rasulullah ni memang halus. Kalaulah Rasulullah duduk juga di tempat di Telaga Muyasiak semalam, maknanya orang ni akan cerita, aku tengok tadi jah-jah bagi sebelum masa tu Sinan penakut sangat, contohnya. Akan ada cerita, dan benda ni akan jadi besar. Jadi lebih baik Rasulullah kata jalan. Bila jalan, maka masing-masing terlupa nak bercerita sebab nak berjalan, nak bergerak. Yang keduanya, apabila dah keletihan, tak peduli dah kisah-kisah yang berlaku semalam dan sebagainya. Jadi bila turunnya Rasulullah dari untanya dan juga para sahabat yang lain, maka pada malam itu turunlah surah Al-Munafikun selengkapnya. Dan yang menariknya, tuan-tuan, apa yang disebut oleh suratul Munafikun ini menceritakan dengan tepat apakah kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, menceritakan dengan tepat apa yang disebut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu dia kata kita ini telah memberikan mereka wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddunahum mustakbirun sawa'un alaihim istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumul fasiqin. Dan seterusnya menceritakan bagaimana kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul itu, bahawa mereka ini golongan yang lemah, dan mereka ini adalah golongan yang tak patut kita bantu dan tak patut kita tolong, ya. Disebut ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, ya. Allah peringatkan di situ, wahai orang beriman, janganlah kamu melalaikan harta benda kamu dan jangan anak-anak kamu daripada mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini menyeru kepada umat Islam, khasnya kepada golongan Ansar, supaya jangan terikut dengan kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Mentang-mentang mereka kaya, mereka tak nak bantu golongan Muhajirin yang datang dengan seribu satu macam kesusahan pada masa itu, ya. Ayat ini sudah cukup untuk membayangkan bahawa apa yang diceritakan oleh Zaid bin Arqam itu betul. Maka bila turun ayat ni, orang pertama yang Rasulullah panggil siapa dia? Zaid. Apa dia buat kat Zaid? Dia tarik telinga Zaid. Ya, ini cara Rasulullah bermanja dengan remaja-remaja. Dia tarik, ni telinga bertuah, kata Nabi, dekat telinga Zaid. Maknanya dia dengar betul, dia cakap apa yang dia dengar dengan betul, ya. Itu dia Zaid bin Arqam bin Abi Arqam. Implikasi langsung daripada surah nuzulnya surah Al-Munafikun ini, tuan-tuan, khalayak sahabat memahami siapakah dan golongan manakah yang dimaksudkan dalam surah tersebut. Nampak Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Masing-masing dah nampak
skop jadi dah makin kecil, ya. Ansar dan Muhajirun kembali insaf, terutama ayat yang ke-9 yang saya bacakan tadi, iaitu jangan kamu dilalaikan dengan anak pinak kamu, dengan harta benda kamu, sehingga kamu jadi bongkak. Sebab inilah lesen yang digunakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mencuit hati orang-orang Ansar supaya imbas ataupun nilai semula, ya, berkenaan dengan pertolongan mereka terhadap golongan Muhajirin tadi. Ansar dan Muhajirin kembali insaf, dan bahawa mereka hampir terlibat dalam satu pertelingkahan sesama mukmin, ya, seperti mana Rasulullah SAW bila dia turun satu wahyu, dia akan baca secara langsung di hadapan para sahabat, ya. Dan sahabat-sahabat lalu meminta izin Rasulullah SAW untuk sama-sama menghapuskan punca perbalahan mereka dengan membunuh Abdullah bin Ubay, ya. Dan antara yang minta tu siapa dia, tuan-tuan? Yang minta tu bukan orang lain, Abdullah Junior bin Abdullah Senior. Abdullah JR ni, ya. Jadi orang Arab ni memang budaya dia. Kalau dah anak lelaki ramai, maka salah seorang anak lelaki tu dia akan bubuh nama dia sendiri. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Jadi Abdullah Junior minta izin. Dia kata, ginilah Rasulullah, tak payah susah-susah suruh orang tu orang ni untuk bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kerana apa? Kerana kalau orang Arab ni budaya dia, kalau ada seorang ni bunuh Bani A, maka siap, ya, satu Bani A ni akan tutup bela ke atas Bani B yang membunuh Bani A tadi. Dibunuh seorang je, tapi pantang jumpa seorang Bani B, dia akan bunuh. Ya, sehinggalah orang ni minta maaf dan bayar diat, bayar diat, ya. Jadi sebab itu kata Abdullah Junior kata apa? Ginilah Rasulullah, kalau aku bunuh ayah aku, tak ada siapa akan tutup bela dah lepas ni, sebab akulah pewaris dia, akulah Bani dia, Bani Salul, akulah dia, ya. Tak ada apa dah. Rasulullah kata, cukup Abdullah, jangan Abdullah, ya, biarkan. Kalau aku benarkan kalian bunuh dia, ya, maknanya sejarah akan mencatatkan aku sebagai membunuh sahabat-sahabat aku sendiri, ya. Baik, semuanya ditolak oleh Rasulullah, dan umat Islam termasuk yang bersahabat dengan Abdullah bin Ubay telah memencilkan Abdullah. Masing-masing yang memang kawan, yang sama-sama munafik pun. Ingat tuan-tuan, surah Munafikun ini, munafiqun maknanya jamak kepada munafik. Maknanya bukan seorang munafik, maknanya ada geng Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Maka Rasulullah kata, tak payah, ya, tak payah bunuh. Implikasinya Abdullah ni dia terpencil. Kawan-kawan dia pun tak nak duduk dekat dia. Sebab apa? Takut dicop munafik sama, takut dikesan munafik sama. Apa lagi yang tak ada kaitan dengan Abdullah, yang memang sahabat setia, ya, sahabat Rasulullah yang setia. Lagilah mereka tak nak mendekat Abdullah, kerana ayat ini pun, surah ini pun sudah cukup untuk membayangkan Abdullah ni mesti dipulaukan ataupun dipencilkan. Tapi adakah Abdullah bin Ubay ni serik? Adakah dia serik? Tuan-tuan, perjalanan menentang Bani Mustalaq ini mencatat dua perkara yang cukup hebat, ya, pukulan munafik yang cukup hebat. Tuan-tuan pernah dengar kisah hadisul ifki, iaitu Aisyah difitnah oleh oleh munafik ini. Bila kisah itu berlaku dalam perjalanan yang sama, iaitu dalam perhentian yang berikutnya, apabila Aisyah radhiyallahu anha ini turun, ya, dari untanya, ya, dari kan dalam di atas belakang unta tu akan diletak macam satu dia panggil segeduk, dalam istilah bahasa Melayu menterjemah dalam bahasa Arab tu dia panggil segeduk, ya, dia panggil haudash. Nama bahasa Arab dia panggil haudash, ya. Jadi Aisyah keluar dari haudash itu untuk buang qada hajat, ya. Dan tak sempat dia balik semula, tiba-tiba dia perasan kalung dia tertanggal. Jadi dia pun keluar cari. Dalam masa dia mencari-cari kalung itulah Rasulullah telah pun mula berangkat, dan segeduk dia bangun begitu je, tinggal dia kosong dalam tu, ya, tak ada apa, bukan ada Aisyah pun dalam haudash itu tadi. Dan Safwan bin Mu'attal ini adalah seorang sahabat yang ditugaskan Rasulullah untuk meninjau. Setelah tinggal tempat tu, dia ada pula tentera peninjau. Jadi Safwan hanya mengenali Aisyah itu sekali imbas, kerana dia memang mengenali Aisyah dari sebelum jadi Ummul Mukminin lagi, ya. Terus Safwan turun dari kuda, dia suruh Aisyah naik, itu saja, ya. Suruh Aisyah naik, dan dia berjalan membawa Aisyah sampai di Madinah. Waktu sudah pun cerah, ya, waktu pagi dah pun cerah. Semua orang tengok,
Ummul Mukminin, isteri Rasulullah, isteri ketua negara dengan seorang tentera biasa, dengan seorang sahabat. Itulah gambarannya, ya. Apa lagi? Sekali lagi si Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang terkena teruk dengan turunnya surah Al-Munafiqun baru semalam, katakan, ya, baru semalam ataupun 2-3 hari semalam, dia mula main lagi peranan dia sehingga lahirnya hadisul ifki. Hadisul ifki ni tempoh untuk diselesaikan tuan-tuan sebulan lamanya. Ya. Jadi bayangkan tuan-tuan, setelah hadisul ifki ini diturunkan surah An-Nur dan sebagainya, maka makin terselahlah kejahatan Abdullah Ubay bin Salul, sehinggalah tak lama kemudian Rasulullah membiarkan saja Abdullah begitu, ya, membiarkan begitu sahaja sehingga dia mati. Mati Abdullah bin Ubay bin Salul ni, Rasulullah tak buat apa-apa, duduk diam. Orang tengok reaksi Rasulullah, apa tindakan Rasulullah selepas mendengar kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Anak dia pun ikut sama Rasulullah. Tunggu je Rasulullah. Ayah mati kat rumah, tak kisah, ya. Sebab ayah dia dah musuh Allah, dia tak pergi. Sehinggalah bila hari dah makin meninggi, maka katanya Rasulullah kepada Abdullah, ya, hai Abdullah, uruskan mayat ayahmu. Jadi Abdullah pun balik seorang-seorang menguruskan. Semua sahabat tak pergi urus jenazah, Rasulullah pun tak uruskan jenazah. Umar ibn Khattab apabila dengar kematian seseorang ahli Madinah, ya, maka Umar akan bertanya pada dia, Safwan pergi tak sembahyang mayat dia? Safwan pergi tak sembahyang jenazah dia? Kalau Safwan tak pergi, aku pun tak pergi. Sebab Safwan saja yang tahu tentang senarai orang-orang munafik itu. Ya, sebenarnya tuan-tuan, ya, golongan munafik ini mula terserlah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Dalam masa yang sama, orang-orang Madinah baru saja bersetuju untuk menabalkan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi ketua negara Madinah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak syak lagi sebenarnya mendapat kerjasama daripada Yahudi Madinah, ya. Orang-orang Ansar dan Aus dan Khazraj ini, ya, yang kemudian jadi Ansar, mereka ni bergaduh hampir 100 tahun lamanya, ya, ataupun puluhan tahun lamanya. Siapa yang menyebabkan mereka bergaduh? Adanya batu api dari kalangan Yahudi, ya. Tapi bila Yahudi nampak pada dalam peperangan yang terakhir, peperangan Al-Mu'as itu, bahawa orang-orang Madinah ni sendiri, Aus dan Khazraj, sudah mula menunjukkan pedang-pedang mereka kepada Yahudi, tuan-tuan, maka mereka pun, ya, mula merencanakan satu pertabalan seorang ketua negara Madinah daripada kalangan orang-orang Arab sendiri, dan orang yang dipilih ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tiba-tiba dalam proses nak bertabal itu, datang Rasulullah berhijrah. Bila berhijrah tadi, tuan-tuan, hilanglah peluang Abdullah bin Ubay kerana orang Madinah tumpu pada Rasulullah dan mengangkat Rasulullah menjadi ketua negara pada masa itu, ya, menjadi ketua negara. Dan apa lagi, Rasulullah ini memang Rasul, seorang Nabi. Mereka pula taat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kan orang-orang yang masih musyrik sendiri pun hormat kepada Rasulullah SAW. Ini yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul begitu marah kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi dalam ayat tadi disebut berkenaan, kalau kamu mohon ampun untuk dia pun tak ada guna, kamu berdakwah untuk dia pun tak ada guna ni. Bukan apa, tuan-tuan, Rasulullah sendiri pada peringkat awal sudah pergi berjumpa face to face dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, memujuk dia untuk bersama-sama dalam gerakan dakwah ini. Tapi dihina, dicaci maki macam-macam kepada Rasulullah. Dan apabila Rasulullah meninggalkan dia tiba-tiba pula keesokan hari yang datang buat baik depan Rasulullah SAW, ya, muka manisnya, mengucap syahadahnya dan sebagainya. Dan syahadahnya tadi dikesan. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia wa asyhadu anna Muhammadan la Rasulullah. Ya, disebut la kat situ, ada la situ, ya. Dalam Quran disebut annaka la Rasulullah lah, ya, ringkaskan begitu, ya. Jadi itu dah dikesan. Sebab tu ayat ini, apa yang saya katakan silen tadi itu, kerana apa? Kerana Allah ungkit, walaupun dalam hanya sebelah ayat, Allah ungkit sebiji-sebiji apa yang dah berlaku antara Nabi dan juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dendam ini terus berlaku sehinggalah kemuncaknya penangan pertama orang-orang munafik ini apabila mereka tarik diri daripada perang Uhud, yang mana dalam perang Uhud ada 1000 tentera Islam. Dan krisisnya bila tentera-tentera Yahudi nak minta menyertai bersama-sama Rasulullah dalam perang Uhud tadi, ya. Rasulullah tak izinkan orang Yahudi untuk ikut sama berperang dengan Rasulullah, ya. Menggunakan isu inilah Abdullah bin Ubay bin Salul dah dekat nak sampai dekat Uhud, dia patah balik ke Mekah, ke Madinah. Tuan-tuan, sejak 2 tahun lalu di satu sekolah, ya, sekolah dikatakan sekolah Hamzah bin Abdul Muttalib dalam medan Uhud tu,
dia punya dinding pagar itu ada mural ya. Mural ni tuan-tuan boleh tengok dalam saya punya Facebook lah. Mural tu berkenaan dengan gerakan tentera Uhud dan bagaimana berpatah baliknya tentera-tentera Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi pada hari itu Rasulullah sempat mengira, sahabat-sahabat sempat mengira ada 300 tentera yang berpaling tadah, yang paling semula ke Mekah kerana menggunakan isu double standard. Rasulullah tak nak terima tentera-tentera Yahudi. Tuan-tuan, membaca kisah orang-orang munafik dan bagaimana mereka ini dengan orang-orang Yahudi, dapat kita faham apa yang berlaku sampai hari ini ya. Itu dia tuan-tuan. Dan Yahudi dan munafik ini dia saling gantung menggantung satu sama lain tuan-tuan ya. Yang menghubungkan antara Yahudi dan juga orang-orang Quraisy Mekah dalam peperangan Ahzab siapa? Munafik juga tuan-tuan ya. Munafik ini dia menghubungkan antara Bani Nadir dan juga orang-orang Ghassan, orang-orang Bani Ghatfan dan orang-orang Quraisy Mekah, sehingga kan orang-orang Quraisy dalam perang Ahzab berjaya mengumpul 10,000 orang tentera. Dan hasilnya tuan-tuan, usaha mereka berterusan walaupun matinya Abdullah bin Ubay bin Salul, tak mati perangai munafik ini. Di mana-mana saja munafik ini akan muncul, dan implikasi munafik ini kita dapat lihat tuan-tuan ialah bagaimana setelah kewafatan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq pun wafat dan amaran Rasulullah kepada Umar bahawa kematianmu Umar adalah bermulanya fitnah benar-benar berlaku apabila Abu Lu'lu'ah Abu Lu'lu'ah ini ada beberapa pendapat tentang orang yang membunuh Umar Ibn Khattab ni. Abu Lu'lu'ah ini dikatakan salah seorang daripada kerabat diraja Kisra Parsi. Apabila Umar berjaya dalam peperangan Al-Qadisiyah Umar berjaya menumpaskan tentera Parsi melalui Panglima Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas maka tentera-tenteranya ataupun kaum kerabatnya itu ada yang mengisytiharkan masuk Islam, tapi dendamnya tak sudah dia datang ke Madinah. Ada kata Abu Lu'lu'ah ini adalah daripada kaum kerabat Raja Parsi ataupun Kisra Parsi. Selepas daripada itu kematian Osman bin Affan yang tak dapat dielakkan lagi, zahir sangat. Kaum mana? Kaum Khawarij. Khawarij ni golongan mana yang jadikan Khawarij? Khawarij ni juga daripada golongan munafik, golongan yang berpura-pura memeluk Islam tetapi sebenarnya menghancur Islam daripada dalam. Dan tak lama selepas itu, selepas kewafatan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, dalam zaman pemerintahan Ali, datang pula seorang Yahudi mengaku memeluk Islam, mencari Ali, kononnya dalam mimpi dia dia telah menerima ilham Ali lah sebenarnya seorang Nabi, bahkan seorang yang Tuhan, boleh disembah dan sebagainya. Dan inilah namanya Abdullah bin Sabah tuan-tuan Abdullah bin Sabah. Kita dapat lihat rentetan daripada golongan munafik ini lahir daripada kelompok yang nampaknya seperti dia ni Islam sendiri merosakkan Islam dari dalam, Khawarijnya dengan Syiahnya dan sebagainya. Dan Abdullah bin Sabah ini dihukum bunuh oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah sendiri, walaupun Abdullah bin Sabah ini adalah konon-kononnya pentaksub Sayyidina Ali, tapi Ali membunuhnya sendiri. Namun kematian Abdullah bin Sabah itu meninggalkan ajaran Syiah sampai ke hari ini tuan-tuan Jadi kalau kita nak lihatlah perkembangan dalam dunia Islam sekarang, sikitlah berkenaan dengan apa yang berlaku di Asia Barat sekarang ni. Tuan-tuan cuba lihat apa persamaan antara Turki, Syria dan juga Mesir. Apa persamaan dia? 3 negara Islam ni. Syria ni sebenarnya daripada tanah besar Syam. Syam ini gabungan daripada Jordan, Palestin dan Syria sendiri. Jordan tu adalah satu perkampungan yang namanya Urdun. Tahun 46 bila orang putih nak memasukkan negara ni, orang barat kita jangan orang putih barat ini, gabungan kuasa-kuasa bersekutu ni, Amerika, England dan juga Rusia bahkan termasuk dalam kuasa-kuasa bersekutu menentang kuasa-kuasa berikat pada masa itu Bila nak memasukkan satu negara Israel, mereka tahu bagaimana nak membentengi Israel ni tadi iaitu dengan memecah-mecahkan tanah Syam itu kepada 3, Palestin, Syria dan juga Jordan. Nama asal Jordan yang mula-mula dipecahkan itu Transjordan tuan-tuan Transjordan, Urdun tu asalnya Urdun saja Transjordan. Jadi bila masing-masing dah menjaga negara masing-masing, tak sempat nak bincang soal Palestin, tak
tak sempat nak bincang soal tanah Israel yang hanya diberikan sempit saja pada asalnya, dan mereka mula menggerakkan agenda membeli tanah-tanah Palestin. Sebab itu mufti Palestin, saya terlupa nama dia, yang apa ni, yang sezaman dengan Izzuddin Abdul Al-Qassam tu, ya, mengisytiharkan siapa jual tanah kepada Israel, ya, maka dia kafir, jatuh kafir, tuan-tuan. Tak lama lepas tu kena tembak mufti itu tadi, ya, mufti Palestin pada masa itu. Jadi oleh kerana kecamuknya negara Syam yang telah dipecahkan tiga, maka Palestin terbiar begitu sahaja, sehinggalah tinggal 2 keping tanah yang cukup sempit pada hari ini, ya. Sedangkan Syam, ya, ataupun Damsyik, kita baca Damsyik tu, Dimashq ini sendiri adalah wilayah khilafah Islamiah yang pertama selepas era sahabat, ya, selepas era Rasulullah dan juga Khulafa' Ar-Rasyidin. Muawiyah mentadbir di Syam ataupun di Dimashq pada masa itu. Selepas Dimashq, di mana lahirnya khilafah Islamiah? Ya, iaitu di kawasan Baghdad, tuan-tuan. Kawasan Baghdad yang kita panggil Abbasiyah ni, lanjur turun ke bawah, ataupun kepalanya tadi tu bermula dari Turki lagi, tuan-tuan, ya. Bermula daripada Turki. Ini Abbasiyah ni. Kemudian selepas Abbasiyah lemah kerana keserangan Mongol, datang ke mana pula? Ke Mesir. Mesir menjadi khilafah Islamiah walaupun tak lama, mungkin dalam sekitar 100 tahun lebih saja, dan sebelum berpindah kepada Turki semula, iaitu khilafah Utsmaniyah pada masa itu, tuan-tuan. Jadi sebab itulah 3 negara ni tak boleh dibiarkan bergabung. Turki dah nampak kuat, Mesir mendapat dukungan yang begitu hebat daripada Turki, tuan-tuan, ya. Mursi begitu rapat dengan Erdogan. Ya, Mesir begitu Mursi begitu rapat dengan Erdogan, dan Syria sekarang berada di hujung tanduk. Syria berada di hujung tanduk. Macam mana Syria berada di hujung tanduk? Yang kita boleh kata begitu sebab dah mula minta bantuan daripada Iran. Iran dah hantar bantuan kepada Syria. Kenapa dia nak bantu sangat Iran? Bila nak beri kuasa kepada Syria ni tadi, tuan-tuan, ya. Bila nak beri kuasa pada Syria, orang yang mula-mula mengambil kuasa ni siapa dia? Namanya Sulaiman Al-Assad, tuan-tuan. Bapa kepada Hafiz Al-Assad. Sekarang ni dah peringkat cucu, iaitu Bashar Al-Assad. Mereka ni golongan Syiah yang duduk di kawasan Syria ni. Syria ni adalah majoriti Sunni. Berapa persen saya tak pasti. Majoriti Sunni. Iraq pula bila nak dimerdekakan, tuan-tuan, bila Iraq nak dimerdekakan, Iraq ni dia tahu majoriti adalah Syiah, ya, tapi dia letak Sunni memerintah kat situ. Ini acara Barat untuk melihat bom jangka panjang supaya meletup satu hari nanti. Ternyata meletup, ya, jatuh Saddam Hussein yang kita katakan Sunni lah, ya. Walaupun Sunni itu sendiri pun nak pertikaikan Sunni dia tu macam-macam lagi lah, tapi Sunni lah maknanya Sunni, ya. Dan Syria pula yang memang majoriti Sunni, ulama bukan main punya ramai dekat Syria, dia letaknya geng-geng Al-Assad ni tadi, ya. Dan di Lebanon pula, tuan-tuan, ya, ada satu lagi golongan yang nak kata Syiah pun tak tahulah, ya. Golongan Jumbulat ni, pernah dengar Walid Al-Jumbulat, Amin Al-Jumbulat. Mereka ini nak kata Islam langsung lah, bukan lah, ya. Memang juga daripada pecahan Islam, pecahan Syiah juga, Drus, dia panggil Drus. Tapi yang sakit hatinya bila dipanggil Islam Drus, dia kata, ya. Geng-geng Jumbulat ini menguasai kawasan Lebanon dan sebagainya. Taburan ini sengaja dihidup dan diapi-apikan oleh penjajah. Sebab itu, tuan-tuan, Mursi mesti dijatuhkan. Kalau Mursi tak jatuh, bayangkan kalau Mursi kuat, bergabung dengan Turki, dan kelihatan bantuan kepada Palestin pula begitu datang dengan begitu mudah melalui sempadan Rafah, ya. Dan Syria insya-Allah mendapat dukungan pula daripada Turki, kerana Turki bantah secara terbuka bantuan Iran. Kalaulah 3 negara ni bergabung, lahir semulalah khilafah Islamiah di atas muka bumi ini, ya. Jadi, tuan-tuan, bayangkan, ya, rentetan-rentetan daripada golongan ini lahirnya pecahan-pecahan yang Rasulullah sebut bahawa umat Nabi Musa berpecah kepada 71 golongan. Umat Nabi Isa berpecah kepada 72 golongan. Umat aku berpecah kepada 73 golongan. Satu golongan saja yang betul dan 70 lagi tak betul. Yang 70 lagi siapa yang mulakan, tuan-tuan? Golongan munafik lah, ya. Golongan munafik yang kita ceritakan melalui surah Al-Munafikun pada hari ini, ya. Sekadar itu saja pendedahan awal kepada surah Al-Munafik ini. Tuan-tuan bolehlah bertadabbur surah Al-Munafik ini, surah Munafikun, maafkan saya, dengan lebih detail, kerana saya hanya membaca 4-5 ayat saja untuk ambil poin-poin yang bertepatan dengan sifat golongan munafik itu untuk didedahkan, dan juga apakah sirah yang berlaku di sebalik nuzul surah
suratul munafiqun ini ya. Sekali itu saja, mohon maaf atas kekhilafan dan juga kekurangan dalam persembahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.